sampai salam tu kau pernah tak ambil tahu tentang makna-makna dalam solat tu? Kan? Dia kata tak pernah. Nak tak kau masuk dalam kelas aku supaya kita boleh belajar makna-makna ni? Itu pun salah satu cara lah. Tapi tengoklah orang, bos. Kalau orang tengah hutang 10 juta, bos, kena cerita pasal bisnes, bos. Kalau orang tengah hutang 10 juta, kan, kita cerita macam tu, dia boleh juga, dia masuk juga, tapi dia tak masuk akal. Sebab apa? Sebab dia punya touch button dia, hot button dia bukan tu. Hot button dia macam mana dia nak selesaikan masalah kewangan dia. Jadi bila kita dah bagi tahu, dah call, bos, lepas Zuhur, bos, lepas solat Zuhur, mesti buat satu call lagi, bos, untuk follow up. Bagi tahu, ingatkan dia, bos, nanti pukul 3.30, bos, jangan lupa, bos, sangat-sangat penting, bos. Cara kita cakap tu je tu. Ini sangat-sangat penting. Jadi bila kita begitu, maknanya dia alert, bos. Penting, 2 kali dia telefon suruh. Jadi kita jangan malu. Yang jadi masalahnya sekarang, bos, kita tak putuskan urat malu kita tu, bos. Kita rasa macam bersalah aja. Padahal nak ajak orang faham Al-Quran, bos. Padahal nak ajak orang faham bahasa Al-Quran. Tapi kita ada, kalau kita jual produk-produk yang lain, bos, saya akui lah. Memanglah kita kadang-kadang malu kan nak cerita ni pasal ubat kuat kat Haji ni, contoh kan. Dan tak, dia dah ada produk lain ke, dia dah makan ubat lain ke, kan, atau nak cerita tentang produk kecantikan ke, mungkin produk yang saya nak jual ni mungkin tak sesuai dengan kulit dia ke, kan. Mungkin dia dah ada produk yang dia dah pakai sekian lama, tiba-tiba nak pakai produk yang baru, mungkin dia tak nak, kan. Jadi untuk produk-produk yang lain, yes, bos, memang kita akan ada doubt. Tapi, bos, yakinlah produk Think Quran ni, bos, dia tidak ada keraguan. La raiba fi, bos. Tidak ada keraguan, bos. Tidak ada keraguan. Jadi kita sampaikan kepada mereka dengan penuh yakin. Kemudian bila kita dah follow up, bos, jangan buat kerja Tuhan, jangan buat kerja Allah, bos. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk proses table talk ni, bos, perlu kita lakukan sehari sebelum daripada hari yang kita nak buat tu. Contohnya katalah malam ni kita nak listkan 5 nama, kan. Malam ni. Sejam sebelum tidur ni kita nak listkan 5 nama. Bos, petang ni dah kena selesai lah, bos. Kalau nak buat offline, nak jumpa kat mana? Kan, Starbucks mana? Dah kena jelas lah. Sebab prospek kita nak pergi, kita punya leader pun nak pergi situ. Jadi kita dah kena jelas lah. Kalau seandainya kita nak buat table talk menggunakan Zoom, bos, link Zoom awal-awal kita dah bagi, ataupun kalau kita tak bagi, bos, tolong bagi secara private, bos. Saya ramai kadang-kadang orang beritahu dengan saya, dia kata, Haji tak masuk je dalam kelas. Kan, kita dah invite Haji masuk, kenapa Haji tak masuk? Dia kata, mana linknya? Dia kata, dia dah bagi dalam grup. Bos, saya ada berpuluh-puluh grup, bos. Saya ada berpuluh-puluh grup. Saya dah tak tahu mana satu dah yang Zoom bisa nak masuk. Jadi, kita kena, bila kita private dekat leader kita, bos, barulah kita akan angkat leader kita ni satu orang yang kita hormati. Okey, Kak Fi, saya nak buat table talk pukul 3.30, Kak Fi masuk sekian. Daripada situ juga, bos, telah diputuskan siapa yang nak buat cross TT dan sebagainya, semua telah diputuskan untuk esok punya program. Tentatively kalau berlaku perubahan dan sebagainya, tu biasalah benda tu ada perubahan. Jadi perubahan pun taklah sampai dia boleh tukar hari dan sebagainya. Kita cuba usahakan supaya hari kita putuskan, kita kena firm, bos. Kita kena firm, kita kena berani, kita kena tegas. Bila kita start pukul 3.30, tiba-tiba tak ada prospek masuk, bos, jangan kecil hati, bos. Tukarkan program kita kepada NRT. Sebab saya yakin yang ada dalam ni, bos, kan, cuba tanya mentor bonus tu apa. Cuba tanya macam mana cara pembagian kita punya bonus-bonus yang ada dalam tu. Ya, membonus tu macam mana. Jadi ketika itulah kita berinteraksi dengan kita punya senior kita. Di waktu itulah kita nak tanya, bos, sebenarnya crypto hot ni apa? Saya dengarlah bos Haji Amin cakap harga dia naik ni harga naik apa? Kan, macam mana cara dia naik? Ketika itu kalau seandainya kita tidak boleh perjelaskan, tak boleh jelaskan benda ni sebab kita pun tak pandai, kita pun baru lagi. Ketika itu cubalah WhatsApp kita punya sini kita yang faham. Cikgu Syaril faham, Bos Bakhtiar faham, Dr. Faridah faham, saya insya-Allah pun boleh faham. Ke WhatsApp mereka, bos ada masa bang, masuk sekejap bos dalam kelas kita ni nak faham tentang crypto hot. So mana kelas-kelas crypto hot ni, bos, kita buat dalam small kelas yang mana yang sepatutnya kita table talk tak jadi, kita buat dia sebagai NLT. Jangan buang masa, bos. Jadi proses ni, bos, kita buat sampai berterusan sampai kita berjaya. Jangan berhenti, bos. Kalau bisnes Think Quran kita tak boleh nak buat, bos. Saya tanya pada kawan-kawan saya, kan, kalau bisnes Think Quran, produk Think Quran yang tidak mengira umur, kan, kecil boleh, besar boleh, tua pun boleh, kan, yang tidak mengira, yang mana kalau kita buat Think Quran ni, bos, kebaikan ni kalau orang tak beli pun kebaikan tetap kita dapat.
Waktu kita buat table talk kan, kita tunjuk cool katakanlah, dah dapat pahala lah bos. Mana ada bisnes tengok preview dapat untung bos. Ini tengok preview pun dah dapat untung. Jadi saya itu yakinlah saya bagi tahu dengan bos-bos semua sekali kan, buat table talk setiap hari bos. Dengar cakap saya bos. Jangan tunggu pandai untuk buat table talk. Sama ada kita ni team fokus ke, kita ni, saya bukan team fokus, saya tak pandai bos. Jangan begitu bos. Yang nak berjaya ni kita, yang nak berjaya ni saya. Jadi saya kena buat table talk. Jadi saya buat table talk, saya listkan kawan-kawan saya dan kita akan minta kita punya leader kita untuk buat presentation ataupun siapa yang boleh buat presentation tentang produk dan sebagainya di closing oleh kawan-kawan kita atau di closing oleh leader-leader kita yang lain. Buat secara berterusan. 1 hari sekali pun tak apa bos. 1 hari sekali, sebulan kita buat 30 kali. Kan? Macam mana kita kerja lah kan. Siap hari buat. Ada orang ke tak ada orang, kita buat. Macam ni lah bos. Macam solat. Kalau nak tunggu kita ikhlas baru kita nak solat bos. Tak solat kita ni bos. Aku nak tunggu ikhlas lah baru nak solat. Tak begitu bos. Kita ikhlas ke, kita tak ikhlas ke bos. Hari-hari kena solat. Macam makan lah. Makan ada tak bos? Kita bosan lah makan. Asyik makan je. Asyik makan nasi je. Asyik makan, tak mau makan lah seminggu. Tak boleh bos. Benda yang berjaya ni bos, benda yang bersama yang dilakukan secara berulang-ulang. Setiap hari benda yang sama. Matahari terbit belah timur, pergi belah barat. Itulah hari-hari bos. Bulan mengelilingi bumi mengelilingi matahari. Perkara yang sama bos. Semua perkara yang sama. Dia tak ada perkara yang lain. Jadi kita buat perkara yang sama setiap hari. Apa yang bos akan dapat nanti? Lepas 2 hari, lepas 3 hari, lepas 5 hari, lepas 10 hari, lepas sebulan, kita akan dapat satu perkara yang dipanggilkan sebagai kemahiran bos. Dia panggil apa bos? Apa namanya? Kemahiran. Sampai tahap kemahiran dulu bos, barulah bermulanya kita punya meniaga ni bos. Baru mula bos. Kemahiran. Sekarang untuk dapatkan kemahiran ni bos, bos-bos termasuk saya ni bos, kita kena pecahkan tempurung atas kepala kita ni bos. Lama sangat duduk dalam tempurung ni. Lama sangat duduk dalam kita punya zon selesa bos. Kena pecahkan bos. Dah lama sangat duduk dalam telur bos. Bos nak jadi telur tembelang ke bos? Penat bos jadi telur tembelang ni bos. Jadi kita gunakanlah anak ayam yang begitu lemah, yang begitu sakit lah bos dalam tu kan. Dia merekuk dalam tu kan. Ruangan yang sempit, gelap lagi bos, dalam telur tak ada lampu bos. Tetapi anak ayam ni dia ingin hidup bos. Dia ingin hidup. Apa dia buat bos? Dia gunakan kelemahan yang ada pada dia bos, dia gantikan dengan keberanian dan kesungguhan. Sehingga paruh dia yang lembut tu bos, lembut bos, anak ayam tu lemah, gelap lagi, dia pecahkan kelongsong telur bos. Kelongsong telur tu keras bos. Kelongsong telur, kita masak telur telur mata masak sapi ke, kita pecahkan telur, boleh tak kita getik-getik je bos? Kena cari tempat keras bos. Nak hentak kulit telur tu, boleh kita pecahkan telur tu dalam kuali. Masaklah telur tu kan. Bayangkan bos, paruh ayam yang sangat lemah tu bos. Tapi dia sangat-sangat ingin berubah bos. Dia nak tukar daripada kehidupan dia selama 21 hari dia dalam telur tu. Kadang kata kalau aku tak keluar, aku akan jadi telur tembelang. Ni kita banyak telur tembelang ni. Dah lama sangat jadi telur tembelang. Jadi bos-bos telah dipilih ni untuk keluar daripada kelongsong kita. Untuk keluar daripada kita punya cengkerang tadi ni, supaya bila kita pecahkan daripada dalam, dia akan menjadi satu kehidupan bos. Tetapi kalau seandainya kita malas, kita nak suruh orang lain pecahkan kita punya kelongsong bos, insya-Allah kita jadi telur dadah lah bos. Jadi telur dadah, jadi telur separuh masak, kita tak ada kehidupan bos, lepas tu kita akan mati. Jadi bos-bos semua buat keputusan lah. Pasal saya kata bisnes ni bukan soal bisnes saya. Bukan bos Haji Amir, bos Bob. Ni bisnes saya. It's my business. Kan? Dr. Farida ke yang ada atas kita ni, dia cuma bantu kita je bos. Tapi sebenarnya ini adalah bisnes saya. Saya kena buat keputusan untuk saya jadi fighters. Untuk sekurang-kurangnya sebelum saya mati, kan, saya telah memberi manfaat kepada mungkin 100 orang, mungkin 200 orang, mungkin 3,000 orang, mungkin 1 juta orang, mungkin 5 juta orang. You to decide. Kita kena decide bos. Sama ada berapa ramai kita nak jadi manfaat kepada orang untuk kita menceritakan tentang kelebihan Tim Quran ini supaya mereka boleh belajar bahasa Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan balik kepada MC. Alhamdulillah. Terima kasih Bos Haji Amin atas nasihat-nasihat dan pesanan-pesanan kan. Kena take note tu kan. InsyaAllah
Kejap saya tanya Fahim. Adakah Fahim nak teruskan kelas pagi untuk Google ataupun macam mana? Itulah. Ingat bagi bos saja Amin je. Yang ni. Sebab kalau 30 minit nak bawa GBT Tak, macam. Okey, kalau macam tu, saya sebenarnya saya sangat-sangat menghormati lah bos-bos yang bersama dengan kelas pagi. Kalau seandainya bos Fahim tak boleh nak buat kelas, saya pun tak nak buat kelas juga. Tapi saya nak dengar masalah daripada bos-bos. Apa masalah? Bos buat Masalah role play bos. Role play bos. Ah. Diorang ni untuk practice lagi ni. Tu yang problemnya. nak buat role play pun boleh, nak tanya masalah boleh. Okey. Tadi bos buat beritahu, dia kata follow up sangat penting. Follow up dia sangat penting. Table talk 20%. Okey, siapa nak jadi pelakon ni? Siapa nak bantu saya supaya saya boleh nak berlakon lah sikit. Ada tak? Bos Azli boleh lah, Bos Azli. Situasi dia macam mana bos? Boleh, insyaAllah. Situasi dia sekarang ni, Bos Azli baru lepas dengar BOP. Oh, lepas Atau
Atau sekarang ni saya boleh lepas dengan BOP. Saya boleh lepas BOP, saya di-invite oleh Bos Azli. Kan apa yang Bos Azli nak tanya kat saya masa nak follow up. Nanti kita akan cuba pecahkan balik apa yang sepatutnya kita tanya, apa yang perlu kita tahu supaya saya pun boleh belajar dan bos-bos boleh belajar. Okey bos. Sekarang ni Bos Azli dah invite saya dalam satu Zoom. Okey, dah satu Zoom dan saya dah duduk dalam Zoom tu, saya dah tengok daripada awal, sampai lah habis. Kemudian berapa lama Bos Azli perlu masa untuk call saya tu Bos Azli? Kalau saya bergantung pada prospek. Kalau dia memang orang yang bersemangat dalam daripada kita invite kan, daripada dia respon dia dalam BOP tu sendiri, kalau dia bersemangat insya-Allah saya terus Okey. tanya dia. Katakanlah saya ni yang tak nampak semangat dia. Tak semangat. Kalau tak nampak semangat, Bukan tak semangat. Biasa-biasa je, biasa-biasa je. Maknanya masuk dalam Zoom, lepas tu saya pun tak ada bertanya. Kalau prospek ni tiba-tiba dia on mic dia, kemudian dia bertanya dalam sesi BOP tu, kita nampak dia semangat lah. Jadi ni saya satu orang yang krik-krik je. Kan, lepas BOP saya pun left macam main orang biasa, tak ada buat pertanyaan, dekat chat pun tak ada tulis apa-apa. Kadang-kadang bos kata tulis nombor satu pun saya tak tulis. So sekarang ni berapa jam masa yang diperlukan oleh Bos Azli untuk call saya dan apa yang Bos Azli akan cakap. Okey, sekarang kita lakonkan perkara tu. Role play. Okay, biasanya dalam 1 ke 2 jam, saya kasih dia ruang sikit, bertenang. Lepas tu saya call dia. Okay. Assalamualaikum, Jamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos tak ada bos lagi kan? Okey, apa cerita bang? Apa cerita? Macam tadi, okey tak? Tak berapa nak. Macam tak berapa respon, saya perhati tu. Aku tengok macam biasa-biasa je. Okey ke business tu? Kau buat okey ke business tu? Okey, macam ni lah kan nak kata. Dia biasa-biasa tu terserah pada orang sebenarnya. Kalau Haji rasa kan benda ni biasa-biasa, so kalau saya nak kata benda ni luar biasa. Sebab apa saya kata luar biasa? Kan? Saya bukan ustaz macam Haji. Saya ni orang awam. So saya tengok kat sini boleh buat pahala. So Haji saya tahu. Kalau Haji rasa biasa-biasa, Haji kena tengok satu ni. Result. Orang-orang yang share tadi tu kan. Dia punya result tu Haji. Bukan orang kata terus jadi. Kalau Haji kata biasa-biasa tu biasa. Orang kata Allahu Akbar. Gugup tiba kan. Okey Azli. Okey Azli selesai. Okey saya nak orang lain. Azli saya dah dapat dah, dia punya point saya dah dapat. Okey saya nak siapa lagi? Cuba follow up saya. Cuba call saya dan cuba follow up dan saya nak dengar apa perkataan pertama keluar daripada korang. Ni lepas BOP, siapa lagi? Come on gang. Peluang ni. Peluang lepas ni terus close 5 je lagi. Cepat. Beranilah guys. Cepat. Jamin. Jangan takut kan. Jamin tak makan orang. At least boleh tahu macam mana you cakap. Saya nak tahu macam mana korang follow up. Medafi nak tanya. Saya nak cuba boleh? Walaupun saya tak ada pengalaman lagi kat sini, tak ada seorang pun yang join, saya nak cuba boleh? Boleh. Silakan. Okey. Macam mana semula? Cuba, insya-Allah saya cuba. Sekarang call saya. Saya dah lepas dengar BOP, Kak Fia yang invite saya masuk dalam BOP. Saya dah masuk dalam table talk tu. BOP atau table talk lah, saya dah masuk. So lepas 1 jam tu, Kak Fia pun telefonlah saya. Apa nak cakap dengan saya sekarang ni? Okey, saya cuba. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tuan Haji dah tengok kan table talk tadi? Dah, alhamdulillah bagus. Semua bagus. Okey, apa pandangan Tuan Haji daripada apa yang Tuan Haji tengok tadi? Saya nak tanya dulu Tuan Haji punya pandangan lah. Saya punya pandangan bagus, tapi kalau saya tengok Quran ni, kalau pandangan bagusnya kita kena dapat duduk depan ustaz, lebih bagus. Okey. Itu pada pandangan Tuan Haji lah. Tapi alhamdulillah zaman sekarang kalau bagi saya tanpa ustaz, tanpa ustazah, sebab saya sendiri pun, okey, minta maaf ya Tuan Haji, saya nak bagi pandangan. Okey. Boleh, tak ada masalah. Zaman sekarang kalau
kita kalau belajar ni tanpa memerlukan ustazah ataupun memerlukan cikgu, ustaz ke macam tu, kita boleh belajar. Macam yang bos-bos yang dalam table talk terangkan tadi tu, saya rasa itu lebih membantulah sebab 24 jam contohnya macam robot tadi tu yang terang-terangkan dekat kita tu. So itu pandangan saya rasa itu lebih baik. Okey, Bagi fine. saya Dah, macam tu. Gaby. Cukup. Saya dah dapat dia punya point dia. Saya dah dapat point dia. Okey, seorang lagi. Saya perlukan seorang lagi. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan. Macam dah tengok pandangan awak Ji, Zoom tu. Bagus Ji, saya tengok memang bagus Zoom tu. Cuma itulah, biasa kalau orang belajar Quran ni, biasanya kalau macam saya sini memang belajar kat masjid lah kan. Janganlah kita belajar dengan telefon ni. Kata orang belajar dengan telefon ni tak ada berkat, katanya. Itu betul. Tapi macam kita ni atau biasa-biasa, kalau dah ada background, dah ada basic, ini menambah. Sebab dia ni lain Ji. Dia guna teknologi terkini. Dia buat kita daripada tak tahu boleh tahu makna. Kemudian cara-cara dia, cara baca, cara apa. Jadi memang dia lain daripada yang lain Ji. Dah banyak. Okey, Jizek. Cukup. I get your point. Dia tahu dah. Saya bukan potong siapa punya bercakap. Saya just nak get the point je. Boleh Jizek. Dah dapat. Saya dah dapat dah. Apa yang Jizek sampaikan. Okey. Daripada tiga-tiga ni semua bagus. Tak ada yang tak bagus. Semua bagus. Sebab yang paling bagus kita mencuba tu. Mencuba tu dah 99.999% berjaya dah. Sebab apa? Ramai di kalangan kita kadang-kadang bila buat table talk, prospek masuk, kita ni kan macam orang banduan kena penjara 10 tahun tu. Nak telefon dia tu macam nak telefon kena ambil nafas 10 kali dah kan. Siapa ada perasaan macam tu? Saya bos. Rasa bersalah, rasa takut nanti dia kata no. Okey, saya nak bagi tahu dengan bos, jangan buat kerja Allah. Jangan buat kerja siapa? Jangan buat kerja Allah. Ini semua pilihan daripada Allah Ta'ala. Bos-bos duduk dalam Quran pun bukan sebab bos nak sebenarnya. Sebenarnya bukan bos nak. Ada di kalangan kita tak nak apa sebenarnya, bukan? Tapi Allah pilih kita. Kenapa Allah Ta'ala pilih kita, bos? Sebab dalam diri kita ni semua ada kebaikan. Jadi itu perkara yang saya nak sampaikan. Satu orang dia follow up saja. Tak kira pun apa bahasa dia cakap kan. Bisnes ni bagus ke tak bagus ke. Dia cakap gugup ke, dia cakap lemau ke, bos. Follow up, dia telefon, dia tanya pun dah 90% sebenarnya kita dah berjaya dah. Cuma untuk kita dapatkan skill yang lebih tinggi, kita kena buat lagi. Dia tak boleh belajar dengan saya, bos. Dia tak akan boleh, bos. Dia kena melalui kesulitan tu, melalui proses kita sendiri. Sebab tu dia kalau saya membebel 10 jam kat depan ni sekali, bos, kan, dia tak akan dapat. Kecuali bos yang buat benda ni. Sebab tu, proses kelas fokus ni sangat-sangat penting lah. Sebab tu saya nak kalau boleh leader-leader mana yang ada kemampuan, cuba growkan balik kita punya tim kita. Sebab dia punya konsep semua dah tahu. Kan, jadi saya tak perlu nak war-warkan pada bulan ni kan, macam mana nak buat tim fokus. Bos jalan sendiri. Kan, cuma pada bulan ni kita nak war-warkan tentang pentingnya kita punya table talk. Table talk sangat penting. Setiap orang kena buat table talk setiap hari. Sebab table talk ni adalah kita punya pintu kedai kita lah. So bila satu orang tu dah duduk dalam table talk kita, bos, macam mana cara untuk kita meningkatkan kualiti follow up? Bos, setiap orang yang kita ajak tu, normally kita kena kenal mereka. Kita tahu dia punya hotspot dia kat mana. Kalau dia ni kelas Yasin kita, dia ni kelas tajwid kita dan sebagainya, so kita tahu dia ni suka dengan Al-Quran, dia ni suka dengan tajwid, dia ni mesti suka nak tahu makna yang dibaca. Mesti, bos. Tanyalah orang yang baca Quran dengan bertajwid, yang menghafal Quran kan. Jadi kita tanya. Jadi saya kalau orang macam ni, saya mula tanya, kalau saya nak panggil dia prospecting, saya akan tanya macam ni. Saya kata, nak tanya engkau lah. Kan, sepanjang kau solat selama 50 tahun ni kalau saya nak panggil, nak prospecting, bos, bukan follow up.
Pernah tak kau melalui satu sekali solat dalam hidup kau yang kita rasa khusyuk sangat. Kita rasa khusyuk sangat. Iaitu daripada Allahu Akbar tu sampailah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perkataan demi perkataan kita cuba fahami. Berapa kali dalam hidup kau solat? Ni solat ni penting bro. Selalu kita cakap dengan kawan-kawan macam tu lah. Solat ni penting bro. Kalau seandainya solat kita ni gagal, maka semua amalan-amalan yang lain Allah Ta'ala diterima. Jadi kita akan bagi solusi lah kalau kau nak belajar lah. Kalau kau nak, sebab ilmu ni sangat mahal bos. Kan, ilmu ni sangat-sangat mahal. Jadi aku pun telefon kau ni ataupun kita jumpa dia secara offline, kan mudah-mudahan kau adalah kawan baik aku lah. Sebab aku dah rasai nikmat ni. Aku dah rasa memang lain lah bos. Memang sangat-sangat lain. So pukul 3.30 nanti aku ada kelas. Kalau kau sudi, kau masuk dalam kelas aku. Tengok bahasa dia apa bos. Kelas saya bos, bukan kelas dia. Kalau kita buat kelas dia rasa macam dia berat lah. Orang nak bagi penumpuan kepada dia kan. Nanti petang nanti aku buat kelas untuk kau. Kau join lah kan. Nanti aku akan buat Zoom. Kau masuklah Zoom aku. Aku buat kelas. Dalam kelas tu dia akan ajar aku lah macam mana cara aku nak memahami bahasa-bahasa dalam Al-Quran. Jadi kalau kau rasa kau penting sangat dengan solat kau rasa dengan penting dengan solat boleh selesaikan masalah dunia dan akhirat, kau masuk. Tapi kalau kau rasa kau tak penting, tak ada masalah. Saya bagi kata-kata yang seolah-olah ada pilihan tapi tak ada pilihan. Jadi mana saya kata kalau kau rasa solat ni penting dalam kehidupan kau, bagaimana kita nak solat supaya solat kita ni kita boleh memahami setiap perkataan yang kita baca menyebabkan solat kita khusyuk. Bila solat kita khusyuk, kau nak tahu bos, nak tahu bro, apa dia punya kelebihan dia? Semua doa-doa kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi sekurang-kurangnya sekali dalam hidup kita kena buatlah solat yang macam tu. Jadi kalau kau rasa free, petang ni bos, pukul 3.30 aku akan ada kelas. Nanti ada orang akan bercerita lah. Bukan aku yang cerita, kawan aku yang cerita. Kau join sekali kelas tu. Kalau kau rasa penting. Tapi kalau kau rasa tak penting, tak apa. Kau boleh teruskan kehidupan yang ada sekarang. Itu cara saya invite. Itu kalau orang yang minat dengan Al-Quran lah. Tapi kalau saya bercakap dengan bos Cikgu Syaril, bos Batia, itu beza lagi bos. Bos Batia contoh, atau bos Cikgu Syaril. Saya kata bos Cikgu Syaril, bos dah kenal saya dah 15 tahun, lebih 15 tahun lah. 2010, lebih 20 tahun lah. Bos dah kenal saya lebih daripada 20 tahun. Bos kenal saya daripada saya miskin dulu. Saya kenal bos Cikgu Syaril ni pada zaman saya susah bos. Dan saya dah melakukan banyak projek-projek yang sangat sukses. Tapi bos tengok saya je. Bos tak nak buat, tak nak bergabung dengan saya. Ni contoh, ni khusus untuk Cikgu Syaril lah. Sebab semalam kita tengok dia punya video kan. Itu video tu rare tu bos. Itu saya punya table talk saya yang pertama bos. Yang bos Haji Amir kirim semalam video tu adalah table talk saya yang pertama. Kita buat dekat Hotel Le Méridien dekat Putrajaya. Jadi saya cakap dengan bos Cikgu Syaril, bos, kenapa bos tak pernah bagi satu kesempatan bos untuk bergabung dengan tim kami ni bos? Sekali cukup lah. Kalau seandainya gagal tak payah join lagi saya kata tim ni. Cuba. Sebab saya tengok projek-projek yang sebelum ni pun gagal ya. Projek-projek yang sebelum ni tak berapa berjaya. Adalah yang berjaya tapi tak berapa berjaya. Cuba bos bagi peluang kepada diri bos untuk bersama dengan projek yang akan datang ni. Ini projek yang sangat-sangat bagus saya cakap dengan dia. Kalau bos berminat, saya tunggu dekat sini. Saya tunggu kat Putrajaya. Pukul 3 petang bos, dia drive daripada Kuala Terengganu. Dia bertiga tak saya dan sampai dekat Putrajaya pukul 9-10 malam macam tu. Kita pun makan-makan dulu. Kemudian kita bersembang-sembang. Pukul 12 pun start presentation. Pukul 2 pagi dia balik Kota Kuala Terengganu. Jadi maknanya prospek-prospek yang kita nak follow up ni kebanyakan yang kita nak jadi fighters ni bos. Dia adalah prospek yang kita pilih bos. Bukan kita main ambil dekat mana-mana je bos. 5 fighters yang kita nak ni bos. Kita dah kaji dia orang ni siapa ni. Kita ada data dia. Kita ada maklumat dia. Sebab tu 4 step ni kawan bos. 4 step yang nak fight dengan kita, yang nak bersama dengan kita ni adalah orang yang kita kenal, yang kita tahu. Cuma ramai yang bagi tahu, dia kata yang dekat dengan kita ni kadang-kadang susah je, adik-beradik susah, jiran susah, kawan pejabat susah. Saya tak nafikan bos. Tapi saya nak kata dia memanglah tak semudah untuk kita
tak semudah untuk kita membalikkan kita punya tapak tangan ni. Tetapi dia tidak mustahil, bos. Dia tidak mustahil. Di kalangan orang yang rapat dengan kita ni sebenarnya ada fighters yang bersama dengan kita. Jadi, apa yang saya nak terangkan kepada bos-bos semua sekali, sebelum kita nak follow up, kita dah tahu dia punya hot button tu apa. Kan? Dia punya hot button tu apa. Sebab dalam masa BOP, saya suka dengan Bos Erma. Bos Erma akan bagi tahu dengan saya dalam masa BOP, Haji terangkan tentang perkara ni dalam BOP tu nanti. Maknanya produk dia dah tahu, cuma sekarang ni dia nak tahu tentang bisnes ni macam mana. Nampak tak? Jadi bila bos buat table talk yang small table talk tu, sebenarnya bos kena bagi tahu dengan bos punya leader, kan, sebenarnya apa yang perlu kita terangkan secara jelas tentang kita punya prospek. Jadi kita awal-awal kita dah bagi tahu. Contoh saya nak bawa satu prospek nak jumpa Bos Haji Amir. Kan, saya dah bagi tahu dengan Bos Haji Amir. Bos, ini Cikgu Syaril ni. Cikgu Syaril akan datang daripada Terengganu, dia akan datang sama ni pukul 10. Kan, Cikgu Syaril, bos pun tahulah Bos Haji Amir memang dah kenal dia lah. Kan, dia ni buat projek banyak yang gagal dan sebagainya. Kan, ada berjaya pun mungkin ada satu, tapi dia tengah ada masalah kewangan. Jadi bila saya cerita tentang dia ada masalah kewangan, Bos Haji Amir takkan cerita lama-lama lah cool tu katakanlah. Kan, Bos Cikgu Syaril pun dia boleh baca doa, dia boleh baca khutbah, dia pun ustaz. Kan, kita nak berlama-lama cool katakanlah. Faham tak cikgu? Cool ni katakanlah. Dia baliklah awal kan Terengganu malam tu. Jadi apa yang Bos Haji Amir sampaikan, bagaimana dengan projek ni buat secara online, secara offline. Kita membentangkan tentang prospek bisnes ni ke depan ni macam mana. Supaya orang nampak ini adalah satu perniagaan yang sangat besar untuk dunia dan akhirat. Jadi bila kita buat table talk tu, bos, yang bercakap tu kena highlightkan tentang apa yang nak difokuskan oleh orang yang nak dengar tu. Sebab tu table talk tak boleh ramai-ramai, bos. Table talk tak boleh ramai-ramai. Jadi kalau bila Bos Erma dia WhatsApp kat saya, dia kata, bos, ini dua orang tadi ni, dia dah suka dengan bisnes ni. Cuma dia bagi alasan tak ada duit. Dia bagi alasan tak ada duit. Dia kata tak cukup modal lah. Kan? Jadi dalam perbahasan saya kelas 5.30 petang tu, saya membahaskan hal itu. Jadi setiap petang, bos, bila saya bahaskan sesuatu isu, sebenarnya ada orang yang highlight dengan saya. Bos, saya petang ni pukul 5.30, bos, ada prospek nak masuk. Cuma masalah dia tak ada duit. Dia kata dia tak cukup modal. Jadi saya akan bahaskan tentang perkara ni. Jadi bila kita bahaskan tentang perkara ni, bos, dia seolah-olah prospek tu dia macam tahu je aku ni tak ada modal. Dan kita bagi solusinya. Dia anggap macam miracle lah kan. Miracle betul lah. Macam mana dia tahu aku tak ada duit? Macam mana dia tahu macam mana aku tak ada modal sebenarnya nak masuk bisnes ni? Sebenarnya kita dah dapat info awal. Nampak tak, bos? Jadi kita bagi solusi kepada mereka. Okey, kalau bos tak ada duit tak apa. Kan, sekarang ni pada Bos Erma ni dia ada berapa aplikasi. Bos pergi jual lah dulu. Contoh. Kita bagi beberapa solusi untuk supaya dia boleh bersama dalam bisnes Quran. Ataupun kadang-kadang dia bukan kata tak ada duit. Duit tu sebenarnya ada tapi dia kurang yakin, bos. Dia kurang yakin nak keluarkan duit tu untuk dia masuk tingkuran. Dia takut nanti kalau dia masuk dia lebuh kan. Dia lebuh-lebuh tiba-tiba duit tu tak dapat. Jadi kita tunjukkan, ni orang ni 2 bulan dah balik modal, orang ni sebulan dah balik modal, orang ni 3 bulan dah balik modal. Dia pun fikir-fikir, aku letak 7,700 kalau aku fight. Dan aku tengok tadi MINT pun pasal malam je. Kan orang ni dia akan buat perbandingan dengan diri dia. Dia kata insyaAllah lah kan. Bismillahirrahmanirrahim, 2 bulan insyaAllah balik modal. Jadi orang kita kan meniagakan dah balik modal. Jadi mana proses follow up ni, bos, dia adalah satu proses rentetan. Dia bukan satu proses yang tiba-tiba kita telefon dia. Jadi apabila dia duduk, kita tengok leader kita pun dah streskan tentang perkara yang kita nak leader kita bantu jawab. Kemudian selesai daripada kita punya table talk, bos, terus telefon, bos. Lepas table talk terus telefon, bos. Jangan tunggu 1 jam, jangan tunggu 2 jam, jangan tunggu 5 jam, jangan tunggu 100 jam. Tak ada, bos. Lepas table talk je, terus satu call kita buat. Bos, tengok perkataan dia. Kalaulah, bos, bisnes yang macam ni punya bagus, bos, dunia dapat kebaikan. Kan, kita nampak tadi Erma Yanti. Saya bercakap dengan prospek, bos. Bos, Assalamualaikum, bos. Tadi bos dah tengok. Saya tak akan minta dia ya atau tidak, bos. Saya tak akan tanya dia, bos, okey tak buat presentation? No. Bukan itu caranya. Kalau kita jangan bagi peluang untuk orang memilih, bos. Sebab orang malas nak pilih. Sifat manusia, bos, kan, isteri dia datang, bawa baju 2 helai, bos. Warna biru dengan warna merah. Kemudian dia cakap dengan suami dia, bang,
Yang biru cantik ke yang merah cantik? Saya nak tanya dengan Bos Azli. Kita suka tak dengan soalan yang tu Bos Azli? Pilihan tu memang menyeksakan. Tak suka. Sebab kita tak tahu apa yang isi kita nak. Kita kata merah. Apalah kata abang ni kata biru lah cantik. Kita tak suka. Buat pilihan ni tak suka bos. Jadi bila kita masuk je bos, kita terus cakap, bos, tadi bos dah dengar tadi satu preview ataupun satu table talk atau satu pencerahan sangat-sangat hebat. Betul bos, sangat-sangat hebat. Di dunia kita dapat kebaikan, di akhirat pun dapat kebaikan. Bos bayangkanlah bos. Tadi pun kita preview sikit bos. Tadi dia dah cakap kan. Kalau seandainya kita bersama dengan Tim Quran ni menjadi Quran Center, kan, jangan kata 1000 perkataan, jangan kata dulu satu perkataan lebih bernilai daripada dunia dan sisi. Satu kita ambil. Jangan preview lama-lama. Yang kedua bos nampaklah bos. Kan, bos MYNT tu bos. Aduh ya Allah. Yang penyet bos. Kan, 3,000, 4,000 ringgit sebulan. Mungkin bagi bos tak besar lah. Tapi kalau orang ada tambahan income sebulan 3,000, 4,000 sebulan bos, bagi saya itu satu pendapatan yang sangat-sangat luar biasa. Jangan cerita pasal bos Bob lah. Jangan cerita pasal Piu Musin lah. Ni kita cerita tambahan sebulan 500 ke 1,000 ringgit. Kenapa saya kata begitu bos? Kenapa saya nak kecilkan jumlah tu jadi 500 ke 1,000 ringgit? Sebab mengikut pemikiran manusia yang biasa bos, untuk dia masuk bisnes Tim Quran, tiba-tiba dapat tambahan pendapatan 30,000, 80,000 macam bos buat bos, dia akan rasa mustahil. Jadi kita bagi tahu dengan bos, kalau bos dapat tambahan pendapatan 500 ke 1,000 ringgit bos, mesti satu pendapatan yang insya-Allah cukuplah bos untuk kita. Dan saya nak bagi tahu bos, saya akan bantu, tengok perkataan dia. Dan untuk capai ni bos, nak share ayat kepada berapa ribu orang, kemudian nak dapat pendapatan 500 ke 1,000 ringgit ni bos. Bos, saya akan bantu bos. Jangan risau. Mana kita dah janji tu. Sebab tu kita kena buat janji. Dan saya akan bantu bos. Bos jangan risau. Bos jangan risau. Sekarang saya telefon bos, saya nak tanya bos. Apa masalah yang bos ada? Apakah yang memberi kendala? Kendala apa? Yang memberi yang bos ada, yang menghalang. Apa masalah halangan yang bos ada, yang mana dengan masalah tu saya datangin, saya nak bantu bos untuk selesaikan masalah ni. Kita nak tahu apa masalah dia. Yang mana saya telefon ni, saya nak bantu bos untuk selesaikan masalah ni. Jadi bos, saya tak pergi kepada first step bos, saya terus pergi step yang ketiga. Seolah-olah dia dapat keputusan untuk join bisnes kita ni bos. Bos dapat tangkap tak bos? Saya secara bermain psikologi orang ni bos. Jadi saya tak, apa masalah yang bos ada? Kita nak tahu apakah masalah yang bos ada yang saya akan bantu untuk bos jadi fighter dalam Tim Quran ini. Faham tak apa yang saya nak sampaikan? So maknanya bila saya masuk telefon tu, saya terus merasakan bahawa dia dapat keputusan nak bersama Tim Quran. Sebab tu saya terus bagi tahu bos, bisnes yang macam ni punya hebat bos, di dunia dapat kebaikan, di akhirat dapat kebaikan. Okey, di akhirat dapat kebaikan, di dunia dapat kebaikan. Di akhirat bos bayangkanlah bos, bila bos bersama dengan Tim Quran ni, bos dapat share satu perkataan ni. Itu lebih bernilai daripada dunia dan sisi ni bos. Itu saya dengar daripada ustaz saya cakap macam tu. Itu kalau 1, kalau 100, kalau 200, bos, ada 2 bilion umat Islam ni bos. Seluruh dunia. Dan untuk dunia ni pula bos bayangkan. MRNT, kita cerita lah kan. Dapat 3,000 lebih. Sebenarnya bukan MRNT. Ada beratus-ratus orang bos yang dapat pendapatan sekitar bulan pertama antara 500 ke 1,000 ringgit ni ramai. Tapi tak masuk dalam senarai testimoni lah. Jadi saya nak tanya bos, apakah yang masalah yang bos ada, yang bos boleh cerita kat saya, yang saya boleh bantu untuk registerkan bos dalam Tim Quran supaya bos bukan sekadar jadi Quran Center, tapi bos jadi fighter seperti mana mereka. Dapat tak? Dapat. Siapa boleh ulang? Saya nak tengok dialog ni diulang oleh satu yang lain. Contohnya bos Azli bersama dengan orang lain. Gunakan skrip ni, tapi korang gunakan kebijaksanaan korang, gunakan keahlian korang, jangan gunakan saya punya wording bos. Jadi maknanya bila saya ulang balik
Bila saya call kawan saya tadi, katalah contohnya nama dia Ali, Li, Assalamualaikum Li. Kita jangan tanya, Ali, okey tak tadi presentation? Jangan je tu bos. Itu dia akan jadi susah dia untuk buat pilihan. Jadi saya bila telefon, Li, okey, kau dah dengar tadi kan tentang table talk ataupun presentation tentang tinggi Quran, bos. Kita kata dia, bang, ini ada satu bisnes sangat-sangat terbaik. Untuk dunia kita dapat kebaikan, untuk akhirat pun kita dapat kebaikan. Untuk akhirat, bos, tadi pun kita dah dengar dah tadi. Kan? Satu perkataan yang kita sampaikan kan lebih bernilai daripada dunia dan sisinya. Jadi, kalau seandainya, okey, itu yang pertama. Kan? Apa pun kelebihan daripada aplikasi tinggi Quran itulah yang kita boleh sampaikan. Itu yang saya sampaikan mengikut apa yang saya faham lah. Boleh faham tak? Contohnya saya kata, walaupun kau sampaikan satu perkataan, bos, itu lebih bernilai daripada dunia dan isi. Ini untuk akhirat. Bayangkan kalau seandainya kita ada 2 bilion manusia seluruh dunia ni. Hasil daripada kita buat tinggi Quran ni mungkin 10, mungkin 20, mungkin 1000, mungkin 1 juta, mungkin 2 juta perkataan yang kita share daripada kita punya tim. Semua ni pahala kita akan dapat. Yang kedua, bos, untuk dunia ni, bos, jangan cakap 30,000, cakap 50,000 lah, bos. Di dalam tinggi Quran, untuk pengetahuan, bos, yang dapat pendapatan bulan pertama 500 ke 1,000 ringgit, bos, ada beratus-ratus orang, bos. Cukup ramai testimoni dia. Nanti insyaAllah kalau ada masa nanti saya akan bawa mereka ni datang share dalam kita punya table talk yang kita akan buat, semua table talk. Ramai, bos. Dan saya yakinlah setiap orang kan yang masih hidup lagi lah, kan, setiap orang kalau dia ada pendapatan ekstra 500 ke 1,000 ringgit, itu ada satu tambahan yang sangat-sangat hebat. Jadi saya nak tanya, bos, katalah nama ni, bang, aku nak tanya kau, apa masalah yang kau ada yang aku boleh bantu kau, yang boleh menyebabkan kau boleh sign up, boleh register dalam tinggi Quran, yang boleh kau register dalam tinggi Quran, dan bukan sekadar register jadi Quran Center, tetapi kau boleh jadi fighters. Yang terbaik, kalau kita boleh tambah lagi 7 QC, itu lagi lebih bagus lah. Itu kita boleh cerita yang the next story lah. Yang paling penting kita nak tarik attraction dulu supaya dia boleh bersama dengan tinggi Quran. Boleh sama dengan tinggi Quran. Okey. Boleh buat Azli Dia dapat? Alright. Ada siapa-siapa nak cuba berlakonkan? Ada. Okey. Buat Azli buat kat saya lah. Okey. Sekali lagi Bos. Ah. Bos. Ija. Ah. Ija nak. Sila. Okey. boleh, Call boleh. saya. Okey, call saya sekarang. Ni dah lepas Dah lepas follow up. Okey, Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dah dengar kan tentang tadi saya akan tanya ni. Tadi masuk dapat dengar full tak? Macam tu. Sedang. Itu bos Ija jangan cakap, bos. Tak boleh Tak boleh. Terus je cakap, bagi tahu dengan dia, bos, tadi bos dah dengar. Maknanya kita terus buat keputusan dia dah dengar. Soal dia dengar tak dengar, dia tengah kalau seandainya dia dengar, dia akan rasa bersalah pada diri sendiri sebab kita cakap dia dengar. Tadi bos dah dengar. Jadi kalau seandainya sebenarnya dalam BOP tu kadang-kadang dia tak bagi fokus kan. Kadang-kadang dia just nak letak nama dia. Jadi kita terus judge dia bahawa bos dah dengar lah tadi dah tentang tinggi Quran. Jadi dia lebih mudah. Bos, okey, teruskan bos dia. Okey, tadi bos dah dengar tentang presentation tadi. Jadi macam mana ni? Saya nak bantu. Apa yang boleh menyebabkan Haji apa masalah Haji yang boleh saya bantu? Kau kena belajar dengan bos Melissa lah. Dah terbelit-belit lidah. Perkataan baru bos. Dia dengar dia punya point. Dengar dia point dia. Contohnya bos Ija . Okey, saya cakap bos Ija . Assalamualaikum bos Ija. Waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasihlah bos Ija tadi telah bersama dengan kita punya BOP ataupun kita punya table talk tu namanya. Dan saya yakin bos Ija tadi dah dapat banyak kebaikan-kebaikan daripada kita punya program tadi. Bos Ija bayangkanlah kan, tadi dia dah bagi tahu kalau seandainya satu perkataan kita kongsikan perkataan dalam Quran ni, Allah Ta'ala akan ganjarkan kita dengan pahala dunia dan sisinya. Dan saya yakin bos Ija, kalau seandainya kita dapat bergabung dalam bisnes ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk kita bantu 100 juta orang untuk faham bahasa Al-Quran. Ini contoh-contoh. Kadang-kadang sebab tu saya kata jangan terikat dengan skrip saya. Tapi yang pertama kita nak cerita dengan dia tentang
satu perkataan dalam Quran tu akan boleh menghasilkan keuntungan pahala yang sangat-sangat besar. Itu yang pertama, poin yang pertama. Supaya kita nak nampakkan lah dia, kita nak nampakkan dia kan. Tapi jangan ulas panjang-panjang bos, janganlah buat BOP sekali lagi. Ni 77,429, kalau bos dapat 1,000 perkataan. Kita just nak ambil satu, kita nak petik satu perkataan daripada BOP tu, apa perkataan yang disampaikan. Mesti ada orang sampaikan bos. Kelebihan dia tu apa? Kelebihan dia tu apa? Kan? Ataupun kita boleh kata, Masya Allah bos, kita dah dengar tadi BOP mengenai pentingnya Quran, betapa indahnya kehidupan kita, sekurang-kurangnya sekali dalam kehidupan kita ni, bila kita memahami semua bahasa dalam Quran, kita ada satu solat yang kita dirikan, yang kita faham daripada takbir Ratul Ihram sampai kita bagi salam. Sebab inilah kelebihan dalam Quran. Itu perkara pertama. Yang penting kita nak menceritakan tentang apa keuntungan akhirat dia. Yang kedua bos, keuntungan dia apa? Bos tengok tadi. Kan? Dengan market yang begitu luas, 2 bilion umat Islam seluruh dunia. Lepas tu kita tengok ramai kawan-kawan kita yang dapat pendapatan puluh-puluh ribu. Tapi ada satu perkara yang dia tak sampaikan tadi. Sebenarnya bos, yang berpendapatan 500 ke 1,000 ringgit ni ramai sangat tiap-tiap bulan. Jadi mungkinlah kita yang baru-baru ni untuk dapat pendapatan yang besar-besar tu kita belum ada kemampuan. Tapi mudah-mudahan saya doakan bos, kan, bila bersama dengan bisnes Quran ni, kan bulan pertama boleh buat pendapatan 1,000 ke 2,000 ringgit. Sebab tu saya call ni sebenarnya saya nak tanya bos. Saya nak tanya bos Ija. Apa masalah yang bos Ija ada yang boleh saya bantu supaya kita sama-sama boleh fight dalam Quran ni. Nampak tak? Dia punya psikologi dia, apa masalah yang bos ada tu kita nak ambil hati dia. Padahal dia pun tak tahu apa masalah dia bos. Sebenarnya secara psikologi dia pun tak tahu apa masalah dia. Sebab dia pun macam baru lepas dengar BOP. Tetapi perkataan kedua tu yang menyebabkan dia akan rasa tertarik. Kan? Tetapi kita tanya apakah masalah yang dihadapi dan saya sedia untuk bantu. Sampailah bos boleh berjaya dalam bisnes Quran, tak dapat puluh-puluh ribu, sekurang-kurangnya bulan depan pendapatan RM2,000. Nampak? Pendapatan RM500. Bos, saya rasa kan bila dia orang nak try ni yang buat susah tu, kita sebenarnya macam bos Amin cakap, kita kena senyum tau, kena rasa gembira tu bila nak share tu. Bila kita ada dari sini, dari hati kita cakap share best tu, baru kita boleh keluar. Macam ni kan. Okey. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Haji, thank you so much Haji. Saya nampak tadi Haji dah join kan Zoom tadi. Nampak lah Haji. Satu peluang yang luar biasa kan. Saya sebelum ni sponsor tak pernah lah jumpa satu bisnes yang macam ni. Dan saya tahu macam itu Haji cerita kan masalah kan. Saya rasa inilah solution. Jadi Haji, macam mana saya boleh bantu untuk selesaikan masalah Haji supaya Haji join kita sekarang? Itu pun bagus. Itu dah asas dia gitu. Asasnya sekarang ni kita nak attract satu perkara pada diri dia supaya dia boleh nampak kan. Satu perkara yang saya cerita dua-dua tadi tu, satu berkenaan dengan akhirat, satu lagi berkenaan dengan dunia. Yang kata saya akan bantu Haji untuk register sekurang-kurangnya dengan bisnes Quran yang sangat hebat ni kan. Bulan pertama Haji boleh dapat pendapatan, atau kakak boleh dapat pendapatan RM2,000 ataupun RM1,000 untuk bulan pertama. Maknanya kita nak attract mereka ni bos supaya dia ni tak rasa bersendirian ni. Dia tak rasa bersendirian. Sebab bos tahu tak kenapa orang malas bos nak buat bisnes-bisnes macam ni bos? Sebab dia tahu sistem support dalam tim-tim yang lain sangat-sangat lemah bos. Sangat-sangat lemah. Tak percaya bos, pergilah mana-mana bisnes. Ni tanya bos Melissa. Kan dia dulu pernah buat bisnes apa kan? Apa beza support sistem yang ada daripada tim lama dengan tim baru ni bos Melissa? Ataupun tim yang lain pun boleh komen. Ini semualah bos, semua dia ajar macam ni. Kelas-kelas mana ada bos? Kita kalau buat bisnes, lepas tu kita pandai-pandai lah belajar sendiri. Macam mana nak kena buat event sendiri. Ini daripada setiap hari kita diajar. Segalanya. Sampai macam mana nak ajak orang, sampai mana nak follow up, mana ada. Tempat lain tak ada pernah ajar macam ni bos. Dalam apa ilmu dunia, ilmu akhirat kan. Masya Allah. Dahsyat lah. Okey bos Liz. Okey, saya tahu bos mungkin segan lah nak melakonkan semula. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat dia punya apa kita panggil lah, alignment dia lah. Maknanya pertama kita nak sapa dia, terima kasih.
Cara kita cakap terima kasih tu betul-betul welcome lah. Macam bos Melissa tadi, terima kasihlah Ji, terima kasihlah Kak masuk dalam kita punya BOP yang sangat-sangat hebat tadi. Dan kakak dah dengar lah tadi kan. Kita punya speaker bagi tahu, dia kata satu perkataan orang yang terbaik di kalangan kita ni adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya dulu tak boleh nak fikir, nak hadam benda ni. Jadi bila saya buat tim Quran, inilah dia. Saya pun mulalah dapat pahala Kak. Sekarang ni alhamdulillah lah dalam tim saya pun ada 2-3 orang. Dan setiap 2-3 orang ni dah belajar 200 patah perkataan, ada 300 perkataan. Ya Allah, ini semua nikmat Engkau ya Allah. Nampak? How we deliver tu sangat-sangat penting. Supaya dia rasa, aku pun nak rasa seronok macam tu. Saya tak tahu nak cakap apa lah Kak. Saya sangat-sangat seronok lah Kak. Sebab setiap perkataan yang mereka belajar, anak mereka belajar, dan kemudian kawan-kawan pejabat pun daripada mereka pun belajar. Setiap perkataan tu Kak, saya dapat dia punya ganjaran dia. Itu perkara yang kita nak cerita bahawa saya merasai sangat ni dia punya seronoknya kita belajar tim Quran ni. Saya pun dulu Kak, ya Allah, kan solat tak faham Kak, daripada Allahu Akbar sampailah Assalamualaikum, saya pun pelah macam tu, dah hidup 50 tahun, 60 tahun. Tapi bila buat tim Quran ni Kak, Masya Allah Kak, Masya Allah, Alhamdulillah. Kan, walaupun tak 100% lah. Tapi dah tahulah Subhana Rabbiyal Azimi tu maknanya apa Kak. Antara dua sujud tu sudah tahu dah makna. Kakak bayangkan berpuluh-puluh solat tahun. Bertahun-tahun solat tak faham pun. Kan, Rabbi Filli Warhamni Wajburni tak tahu. Tapi dengan tim Quran ni Masya Allah, Alhamdulillah. Dan saya yakinlah. Kan kakak pun mesti nak kebaikan yang sama juga. Kan. Jadi jangan tanya ya tidak tau. Saya yakin kakak pun nak kebaikan yang sama. Itu yang akhirat. Yang dunia ni Kak, kita masih hidup kat dunia lagi Kak. Kakak bayangkan Kak, kita ni dikelilingi oleh semua orang yang macam saya ni Kak. Walad dolin pun tak tahu walaupun dah solat 50 tahun. Contoh kan. Dia terfikir tu. Dia kata fikir tu. Dia kata fikir. Kan? Silat-silat dia pun sama tak tahu walad dolin tu. Cuba kakak bayangkan Kak. Aplikasi ni Kakak bukan susah sangat kan, nak cerita nak kena jual, bukan nak kena buat online ke benda. Kawan-kawan keliling kita ni pun ramai tak tahu Kak. Sebab tu saya terus buat keputusan untuk buat 7QC, 35 aplikasi. Kan 35 aplikasi tu 10 saya bergunakan untuk keluarga, 25 lagi saya jual. Itu pun dah untung Kak. Itu pun dah untung. 2 produk tu pun saya dah untung dah. Kan kemudian dengan bergeraknya ramai kawan-kawan saya ni di kalangan kawan-kawan saya ni ramai dah dapat pendapatan 500 ke 1000 ringgit. Ini tunjuk kita, kalau kita nak tunjuk income kita pun boleh, kalau tak nak tunjuk pun tak apa. Yang paling penting tunjuk income kawan-kawan kita. Yang income 500 ke 1000 ringgit ni ramai sangat Kak. Yang tunjuk tadi MINT ke apa itu sikit je. Jadi itulah yang saya call kakak ni kan. Saya nak tanya apalah masalah yang kakak ada yang saya boleh bantu. Yang sama-sama kita, supaya kita sama-sama buat bisnes ni Kak. Supaya bila saya bantu, kakak saya boleh bantu, ni contoh-contoh kan. Jadi sekurang-kurangnya bulan depan dan kakak boleh dapat pendapatan antara 1000 ke 2000 ringgit. Tak dapat puluh-puluh ribu pun tak apalah. Janji bulan depan saya bantu kakak all out kan 10,000 ke 2000 ringgit insya-Allah boleh dapat insya-Allah. Jadi kakak buat keputusan sekarang. Kita terus minta dia buat keputusan bos. Dia punya soalan dia bos. Lepas tu saya nak minta kakak buat keputusan sekarang. Supaya saya senang, saya nak bantu. Nampak? Dia jangan berpantun-pantun bos. Dia pantun-pantun yang berat ni. Kakak fikirkanlah dulu. Tu semua perkataan jangan pakai tu. Nanti kakak fikir, nanti kakak bagi tahu dengan saya. Jangan pakai. Perkataan dia sesuai. Jadi sekarang ni Kak, saya call kakak, apa saya nak tahu apa masalah kakak supaya saya boleh bantu, supaya kakak boleh buat keputusan sekarang. Kan tak Azli? Macam tu Azli? Boleh. Boleh kan? Boleh. Kita dapat macam paksa-paksa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos Haji Amin. Ya. Saya nak ni sikit lah, nak bertanya sikit lah ya. Macam semalam tu yang prospek saya tu satu Alhamdulillah dah join. Yang satu orang ni memang saya follow up macam tu. Saya kata akak akan bantu macam mana yang ada income yang dia nama dia Hidayah tau. Dia cakap apa tau je. Mula-mula kan dia cakap kak saya memang nak sangat lah tapi saya tak ada modal, dia katakan tu. Dia kata semalam selepas dia masuk kelas demo semalam apa semua juga. Kak dia kata saya boleh pinjam duit suami saya tapi saya macam mana? Saya kalau saya nak dapat orang beli dulu pin saya yang 5 ni, dia kata supaya dia kata bila saya pinjam je duit suami saya tu automatik orang tu bayar, saya terus dapat bayar duit suami saya balik. Tu saya sekarang pun saya kata
saya jam kat situ. Saya dapat bagi solution G. So macam mana apa saya perlu cakapkan kat dia? Okey, 4 step ni dia bukan untuk Quran Center je. 4 step juga untuk user. Jadi kalau seandainya dia boleh tunjukkan dengan kawan-kawan dia yang berpotensi untuk beli Quran, kita tolong explain kan lah. 4 step juga. Ya, tapi dia nak juga semalam tu masa demo tu dia bawa dah 2 orang sepupu dia, tapi dia nak juga link tu. Saya cakap kat dia mula-mula, dia kata kalau saya bawa je link akak macam mana? Boleh. Namun bila orang upgrade kita tak tahu. Saya kata untuk pergi ke akak pun sebab masih sebarkan link, akak masih lagi buat kenalkan dekat sahabat-sahabat yang lain, kawan-kawan kita yang lama tu, cakap kan. So dia kata tu dia macam tak nak pula bawa link saya tu. Dia nak juga link sendiri. Itu saya kata macam mana saya nak cakap. Saya pun memang dia nak user tu, dia memang nak produk tu, tapi dia nak juga ada bisnes tu. Tapi kalau nak macam tu follow up, kau kena bawa 4 step balik lah. Kau panggil lah leader. Buatlah lagi 4 step lah. kecil, panggil lah aku. 4 step user, bukan 4 step. Sebab dia punya target dia sekarang dia nak jual produk dia. Kan? Jadi maknanya dia kena bring bakal pembeli, bakal user dan 4 step lah. Bos Melissa ada, saya ada, ramai orang ada. Yang mana kita akan fokuskan sendiri user je. Okey, baik bos, terima kasih. Boleh Janji tak adalah kita fokus jadi Quran Center. Sebab dia nak jual dulu dia punya aplikasi sebab nak bayar hutang suami dia kan. Ya, betul. Right. Okey, lagi. Apa lagi masalah follow up ni? Jadi bos nampak tak bos? Sebenarnya follow up ni sebab kita tak dapat nak menyusun perkataan yang betul. Cuma saya bagi tahu daripada awal, apa pun kita buat, as long as kita buat follow up, walaupun tak betul percakapan kita dah berjaya dah sebab kita buat follow up. Jadi untuk kita tingkatkan skill percakapan, komunikasi, gaya bahasa, body language, ini memang perlukan masa lah bos, kan? Maknanya kita buat lagi, kan, pecahkan telur tu sampailah muncul korang keluar kat kelonsong telur tu. Barulah kita boleh bernafas. Dan saya yakinlah proses anak ayam tu memecahkan kelonsong tu bukanlah kali pertama terus pecah bos. Tak tahu berapa puluh kali ke ratus kali anak ayam tu cuba nak memecahkan kelonsong tu. Jadi samalah macam kita, teruskan kan. Bos, nak tanya boleh tak? Tapi kan biasanya saya ada juga jumpa lepas kita cakap apa yang boleh saya bantu tu kan. Lepas tu dia akan tanya, itulah macam mana nak dapat, macam mana dia terus tanya macam mana dapat hasil tu, maknanya marketing plan lah kan. Kalau macam ni dapat macam mana boleh dapat apa amount tu, macam mana boleh dapat macam tu, kita boleh terangkan ke ataupun kata tak, kena masuk dulu baru kita boleh terang. Okey. Banyak orang digarang kat situ. Kau masuk dulu nanti aku ajar. Kan? Kau masuk dulu aku ajar. Memang sepatutnya dia masuk dulu, kita akan ajar. Sebab kita tak nak buang masa untuk ajar orang. Lepas tu apa yang dia buat dengan ilmu yang kelam-kelam tu nanti dia akan pergi sponsor orang. Tu yang berlaku dan akhirnya gagal dan akhirnya dia tak jadi bersama dengan tim Quran. Jadi kita bagi tahu dengan dia dengan penuh hikmah. Bos, kalaulah orang yang niaga ayam penyet, orang ni engineer, orang ni boleh dapat pendapatan, dan ada ratus orang lagi lah yang boleh dapat pendapatan, kan, beribu-ibu ringgit, RM1,500 biasa sangatlah, kan. Jadi sistem tak payah ragu lah. Sistem dah tak payah ragu. Memang sistem ni memang boleh buat duit. Saya cakap lah, kita cakap dengan kawan-kawan kita macam tu, memang boleh buat duit. Sekarang kalau kita nak explain, dia ada juga kadang-kadang orang cerita tentang marketing plan. Selalu macam tu. Tertanya orang multi level, cerita dulu marketing plan. Kalau Haji tak cerita saya marketing plan, macam mana saya nak tahu? Jadi saya bagi tahu dengan dia, sekarang apa yang kakak boleh buat? Ni selalunya orang multi level lah ni. Kalau orang tak multi level, dia tak tanya soalan ni. Apa yang saya boleh buat, Kak? Saya boleh explain semua sekali ni. Tetapi kalaulah seandainya kakak dengar MRNT tadi tu, tak faham apa-apa, nak tengok bonus kat mana pun tak tahu boleh buat duit, perlu tak kakak faham? Ini sebagai contoh juga, kadang-kadang perkataan Irma ni saya gunakan juga. Kita punya sistem beza, Kak. Kita punya sistem kakak tak perlu nak faham. Yang paling penting, kakak kena faham 4 step. Ini lebih penting daripada faham marketing plan. Jadi saya terus ubah pemikiran dia daripada marketing plan pergi kepada 4 step. Cuba kakak bayangkan. Semua orang masuk nak faham dulu baru nak buat bisnes. Jadi bisnes kita akan jadi lambat. Sebab tu kita tukar kepada sistem 4 step, iaitu register dulu. Bila dah register, baru dia akan faham.
Bila masa dia faham? Bila dia dapat commission. Kalau kakak tak register, kakak cuba nak memahamkan marketing plan, tak ada orang akan faham. Saya dulu pun tak faham. Walaupun saya biasa dalam dunia network. Jadi kita dah buat satu sistem. Kakak register, kemudian baru faham. Orang bawah kakak sama juga. Kakak dia register, dia kemudian baru faham. Apa berlaku kak? Kita bisnes akan jadi cepat. Tetapi, belajar dulu. Faham dulu. Baru nak register. Kakak buat macam tu kan? Besok orang bawah buat macam tu juga. Nanti orang bawah abang pun buat macam tu juga. Kan? Nak faham dulu. Nak belajar dulu. Nak faham dulu baru register. Kemudian seorang lagi pun nak faham dulu. Nak belajar dulu. Nak faham. Kakak rasa antara dua sistem ni mana yang lebih laju? Register. Kemudian business all out dalam bisnes tinggi Quran. Kita buat bisnes tinggi Quran kak. Satu produk yang senang sangat nak jual. Satu produk yang pasti dapat dia punya kesan dia. Itu kita kena pandai lah. Kena bagi satu pendekatan yang mudah orang faham lah. Kita bukan buat produk makeup ke. Kita bukan buat produk, kalau produk makeup kosmetik mungkin cantik, mungkin tak cantik. Kalau kita buat produk kurus, mungkin tak kurus. Kalau kita buat produk kulit putih, mungkin kulit putih atau mungkin kulit tak putih. Tetapi produk di Quran ni kak, mesti dapat kak. InsyaAllah dapat. Sebab apa? Katakanlah dapat dah. Jadi kita yakin. Jadi sekarang ni, kalau kakak kata kakak nak faham, kakak nak belajar, kakak nak faham, kemudian baru nak register. Kakak tahu tak? Besok orang bawah kakak pun buat benda sama juga. Bila dia jumpa kakak, ajarlah saya. Kakak kita pun ajar dia. Kemudian kita nak memahamkan. Okey, proses belajar dan faham berapa lama? Suruh dia jawab sendiri lah. Oh, ini lama dia kata. Kemudian baru nak register. Jadi, grup kita akan jadi sangat-sangat perlahan. Jadi, lepas tu kita buat 4 step. Register dulu. Apa kita nak takut? Produk-produk Al-Quran. Kan? Market 2 bilion. Apa kakak nak risau? Kan? Blue Ocean, macam-macam kita boleh cerita. Register dulu kak. Kami pun ada patuh syariah. Ada ISO, ada MSC Multimedia Super Corridor. Jadi tak ada keraguan kat sini. Kakak register dulu. Kakak register, kemudian kakak terus jalankan kita punya 4 step, buat list 20, kenalkan kepada leader dan duplikasi sistem yang sama. Kakak bayangkan, dengan sistem 4 step ni, kita punya tim akan lebih cepat dan laju berbanding dengan yang kedua tadi. Kadang-kadang kena nampakkan macam tu bos. Dapat tak apa yang saya sampaikan ni petang ni? Pagi ni. Dapat tak? Dapat tak sikit maklumat? Dapat banyak. Dapat tak? Dapat. Kadang-kadang kita kan tak ada jawapan. Ceritalah marketing plan, kita pun tak ada jawapan. Jawapan dia tu je, supaya kita kenakan dia balik. Okey, kakak ceritalah, saya setuju untuk ajar kakak marketing plan. Tapi saya nak tanya kakak, saya nak bagi tahu kakak, saya nak explain. Kan ada satu benda yang tak baik akan berlaku kat sini. Kita cerita macam mana tadi kan. Dia pun fikir, ya tak ya juga kan. Kalau impact tu kepada saya, dia takkan faham. Tapi kalau impact tu kepada dia, cepat faham. Nanti grup kakak juga yang lambat. Nanti bonus kakak juga yang lambat. Nampak tak? Dia tengok. Lepas tu kakak, hari ni sama ada kakak sedia tak sedia, kakak kena buat 4 step. 4 step, kita terangkan 4 step. Detail. Ni 4 step lagi cepat. Yang orang dapat pendapatan puluh-puluh ribu ni, ratus-ratus ribu ni kat, semua buat 4 step ni. Boleh insyaAllah? Apa dah ni? Boleh. Terima kasih, Bos. Boleh bos, boleh. Boleh Haji. 18. Okey. Kalau tak ada soalan, Kalau tak ada soalan, kita serah pada Bos Haji Amir. Kalau Bos Haji Amir, tapi Bos Haji Amir rasa macam, ada Bos Haji Amir kan? Rasa dia pun sibuk-sibuk nak ke airport. Kita flight pukul 2 tahun ni. Bos Haji Amir ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak soalan sikit. Katakanlah kakak tu dia jawab balik, tapi suami saya tak kasih lah. Macam mana tu? Ini soalan yang paling seronok untuk saya dengar. Dia gini bang. Saya bagi satu contoh soalan. Satu cerita. Saya kadang-kadang nak jawab soalan tu, kadang-kadang saya pakai cerita. Saya buat ni, bos boleh cerita benda ni dengan kita punya rakan-rakan kita yang lain. Cerita saya kan. Kan saya dah cerita dalam dunia ni kan ada dua jenis manusia. Satu golongan manusia yang pernah jumpa hantu. Betul? Betul. Satu golongan lagi apa? Dia pernah kenal dengan orang yang pernah jumpa hantu. Betul tak? Dia dua je dalam dunia, dia tak ada orang lain. Satu golongan orang pernah jumpa hantu. Satu lagi golongan orang yang dia kenal orang yang pernah jumpa hantu. Biasanya golongan yang kedua lah kita jumpa. Orang yang pernah jumpa hantu tak pernah jumpa pun kadang-kadang. Kan dia kata orang ni. Maksud saya, mungkin cerita ni bukan cerita bos, tapi kita boleh ceritakan. Aku dengar lah bos, aku punya kawan aku cerita, dia kata
Ketika dia buat satu table talk dengan orang Brunei tu terus pancung saya, bos. Dia kata, bos, dekat Brunei tak boleh, bos. Kita kena ada majlis fatwa. Kita kena ada kelulusan daripada rasmi daripada, saya minta maaf pada rakan-rakan yang dekat Brunei ni, mungkin dia bercakap bagi pihak dia lah. Bukan daripada pihak orang Brunei. Mana secara diri dia, secara peribadi. Sama ada dia nak buat rejection ke, wallahualam saya tak pasti. Kan saya pun dengar lah. Tak boleh, bos. Memang tak boleh, dia cakap dengan saya. Kemudian saya tanya dia, bos tengok macam mana saya patahkan dia punya tidak boleh tu. Jadi saya kata, tapi abang dah guna tak aplikasi Tingkuran? Dah, dia kata. Kul apa bang? Kul. Katakanlah, an-nasi manusia, al-jinati jin, dia kata. Minta maaf abang, saya nak tanya. Bukan nak tanya ni, nak test abang okey ke tak okey. Tapi saya nak tanya abang, sebelum abang buat Tingkuran ni, abang tahu tak perkataan-perkataan ni? Dia kata tak tahu. Memang tak tahulah. Inilah dengan aplikasi Tingkuran ni. Alhamdulillah saya dah mula belajar lah perkataan-perkataan dalam Quran. Jadi kalau seandainya dengan abang gunakan aplikasi Tingkuran ini, menyebabkan abang punya soalan abang je lebih khusyuk, baca Quran lebih faham, kan? Maknanya kita akan dapat satu kebaikan lah, satu kebaikan. Tapi kalau seandainya kita masuk je kat dalam kubur, kan, Allah tanya kita dekat akhirat besok, kita tak boleh nak jawab. Sebab kita boleh tak boleh faham bahasa yang kita baca. Kan? Kita dalam keadaan kita kena tangkap dengan malaikat tu, dalam keadaan kita kesusahan tu sebab kita tak, kan Allah Ta'ala bagi masa yang begitu panjang kita kat dunia untuk kita memahami bahasa Al-Quran, untuk kita bukan memahami bang, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mentadabur. Quran ni kena tadabur bang. Saya cakap kat dia. Saya nak tanya abang, ketika kita kena tangkap dengan malaikat tu, boleh tak kita nak panggil kita punya jabatan agama, kita jabatan mufti untuk bantu kita ke akhirat esok? Bos rasa apa jawapan dia, bos? Tak. Apa jawapan dia, bos? Bos? Kalau saya jawab macam tu, agak-agak apa jawapan dia, bos? Tak boleh panggil. Tak jawab, kena libas. Mustahil nak panggil orang lain. Jadi maksudnya kita kena pandai kelentong suami lah. Bukan gitu. Sabar. Mana boleh kelentong suami? Suami kena respect. Okay. Jadi maknanya saya nak bagi tahu dengan dia, dengan sahabat saya di Brunei. Jadi alhamdulillah bos, ada aplikasi Tingkuran. Aplikasi Tingkuran ni bukan nak suruh abang meniaga bang. Kalau abang boleh meniaga sampaikan, itu extra bonus bang. Yang kami nak sampai kepada abang ni adalah abang beli aplikasi Tingkuran tu dan kemudian abang gunakan. Supaya dia dapat memberi kesan dalam solat kita, dalam puasa, dalam kita punya baca Quran. Dan mudah-mudahan ke depan nanti kita boleh sampai ke tahap tadabbur, belajar nahwu saraf dan kita ke tahap tadabbur. Itu yang saya nak daripada abang. Bukan nak suruh abang berniaga. Oh, macam tu boleh lah dia kata. Sebab kepala otak ni orang bos, dia kira nak berniaga je. Sama juga dengan isteri-isteri. Kata suami kita tak bagi. Ada ke saya kata suami yang tak boleh nak bagi kita belajar kul, katakanlah an-nasi? Tak, saya ni sebenarnya nak nampak tapi saya nak meniaga. Saya kata yang dikatakan meniaga di dalam Tingkuran ini bukan macam kita meniaga barang-barang lain ni bos. Yang kita nak meniaga dalam Tingkuran ini, kalau kita dah tahu suami kita ni memang tak bagi kita keluar rumah, dia tak bagi kita berniaga. Bos, jadikan aplikasi Tingkuran itu, korang dengar BOP, kesan daripada Tingkuran tu, dia ada 6 kotak tu. Dalam 6 kotak tu, terangkan saya salah satu daripada yang bos dengar. Siapa boleh cerita kat saya? Lepas kita menceritakan tentang aplikasi Tingkuran, kita bagi tahu kesan dia. Contoh. Lagi apa? Lagi. Korang buat BOP. Solat lebih khusyuk. Khusyuk solat. Lagi. Lebih yakin janji Allah. Cuba bos bayangkan. Bukan semua orang boleh macam Kak Ji Batu Pahat tu. Lari ke Temeloh. Kan telefon sekarang pergi kat Terengganu, Kak Behram. Bukan semua orang bos. Kan suami yang macam tu. Wallahualam lah kan. Tapi saya kenal Kak Ji macam tu lah. Kan dia punya lesen dia besar kan. Ada orang tak ada lesen besar bos. Suami dia pun tak boleh bagi buat bisnes apa. Dia duduk rumah je. Cuci baju. Kan, masak nasi, hutang beratus-ratus ribu kan. Dia pun tak ada fikir. Ramai yang suami macam tu, dia pun tak ada nak fikir. Yang paling penting dia kata kau duduk rumah je. Nanti keperluan aku yang tanggung. Kan cukup bulan dia kata yang ada duit yang minta RM100, RM200. Kita kadang-kadang ada orang macam ni. Sabar bos dengan suami-suami macam ni. Jangan kita lawan dia.
Jangan kita lawan dia. So apa yang kita buat? Jadikan aplikasi Quran yang kita dapat ni menghasilkan orang yang 6 sifat tadi tu. Solat yang lebih khusyuk, lebih menghormati suami, kan, menjadi contoh dalam rumah tangga, baca Quran nangis, bangun tahajud nangis. Kan, barulah suami kita kata, "Ui, lain macam lah aku punya wife aku lepas buat Quran ni." Bos, cakap dengan suami kita pujuk. Suami kita ni bos, kalau misal dia melenting macam mana bos, sebenarnya dengan isteri hati dia lembut. Jangan keras bos dengan suami ni. Kan pegang tangan suami kita, cakap dengan dia, "Bang, yang kan, sebenarnya inilah kesan yang saya dapat daripada Quran. Hebat sangat bisnes Quran. Walaupun abang kata tak bagus, saya pun abang kata tak bagi berniaga, saya tak buat, saya tak berniaga." Kan? Saya tak berniaga, kita tak berniaga dalam bentuk fizikal, kita pergi buat Zoom hari-hari, satu hari 10 kali. Maksudnya kita buat berniaga kita secara natural, macam kita pergi jumpa kawan kita kat pejabat. Kau tahu tak kat kedai tu ikan patin dia sedap. Tak boleh cerita, tak boleh cerita. Suami saya tak boleh cerita macam tu. Ada tak macam tu? Suami saya tak boleh cerita, tak bagi cerita, dia makan kedai mana tak sedap. Ada tak? Kita terkontrol sampai tak. Saya rasa tak adalah suami yang macam tu. Jadi kita cuma nak menceritakan rakan dekat pejabat kita. Kau tahu tak? Ajaib lah. Ini sangat-sangat ajaib. Jadi kawan kita pun nak dengar apa benda yang ajaib-ajaib dari tadi ni. Ceritalah sikit. Tak mau cerita lah. Kalau aku cerita pun korang bukan faham. Apa nanti. Yang kawan kita, Lima, ceritalah apa benda yang ajaib-ajaib. Nanti lepas waktu office nanti aku cerita. Cerita mahal ni, bukan boleh sebarang-sebarang cerita. Jadi lepas pejabat, nanti dia kan semua perempuan-perempuan ni dia penasaran tu, suka benda-benda jadi. Kau cerita apa benda yang ajaib-ajaib tadi tu? Kau pernah rasa tak kita punya kehidupan ni sebenarnya sangat-sangat susah sekarang? Kehidupan lah, masing-masing ada ujian kan. Uji suami, diuji dengan ekonomi. Aku dah jumpa lah jalan solusi dia pun. Apa jalan solusi dia? Jalan solusi dia, kau kena faham apa yang kita solat. Aku dulu tak faham. Tapi sekarang ni alhamdulillah, aku punya solat, aku dah mula faham. Kau belajar kat kuliah mana? Ustazah mana? Wih, ini mahal bang ilmu dia. Ini mahal kak dia punya ilmu dia. Kau nak belajar? Kalau kau nak belajar boleh lah. Tapi kalau kau nak masuk kelas tu, kau jangan keluar. Kan daripada awal kau dengar sampai akhir. So produk yang kita nak bawa masuk ni adalah kelas demo. Kita bawa dia masuk dalam kelas demo. Jadi ataupun kita ajak kita buat tabletop, kita suruh kita punya leader kita ceritakan dan relatekan dengan solat. Sebab kita cerita pasal solat. Bila jangan kita cerita pasal produk, lepas tu kita tak relatekan dengan solat sebab kita dah cerita tadi. Solat, rupanya kalau kita solat, kita faham dia punya nikmat dia lain macam. Rupanya kalau kita baca Quran, dia punya nikmat dia lain macam. Jadi inilah bisnes kita bos. Inilah bisnes kita. Kemudian bila seandainya kita tak boleh nak buat Zoom sebab kekangan dengan suami, ini upline kita lah. Kita punya leader, bos. Ni saya dah cerita dia nak masuk Zoom. Saya memang tak boleh masuk Zoom, suami saya tak bagi. Jadi saya pun tak nak deraka kat suami saya. Kan? Suruh kita punya leader kita take over. Itu lebih selamat daripada kau lawan dekat suami kau. Yang penting bos, buat bisnes Quran, jadikan kita sebagai contoh. Hilangkan sifat pemarah, hilangkan sifat tak sabar, semua tu perlu kita hilangkan. Dan inilah maksud kepada Quran. Bukan 50,000, 100,000, 100,000, 200,000, 500,000 sebulan, tapi masih jadi pemarah, masih lagi jadi bad temper, masih lagi tak sabar, masih lagi nak marah isteri, masih lagi nak marah suami, masih lagi nak marah anak-anak. Bos, semua ni dah tak ada lah bos. Bukan mana tak ada, tetapi kita kena kurangkan tentang perkara-perkara ini sebab kita sedang buat Quran. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan menjawab soalan abang tadi itu. Alhamdulillah, terima kasih Haji Amin. Mantap. Boleh dah lewat. Oi, aku nak pergi airport juga ni. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Haji Amin. Okey. Yang baik datang berdalam kelemahan dari saya sendiri, saya serahkan balik kepada MC. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Haji Amin. Macam-macam ilmu kita dapat pagi ni kan. Tak sengaja tu. Kan? Asalnya daripada satu soalan Allah memang dah atur kan. Memang cerita dia macam ni. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi, saya mewakili ni lah yang ramai ni cakap pada Haji Amin, terima kasihlah ilmu tu. Sebenarnya kalau tanya saya sendiri pun bab follow up tu kadang-kadang kita lost word kan, macam saya tadi tiba-tiba kita lost word, kita tak tahu apa nak cakap. Tapi ada guide, insyaAllah kita ikut je step ni, kita ikut je kan, tapi kena berlatih lah. Maksudnya kata macam Haji Amin kata tadi, bukan terus dapat,
kita kena practice. Buat. Teruskan, jangan stop. Okay? Daripada situlah kita akan improve. Daripada situlah kita akan orang kata belajar. InsyaAllah. Okay. Since Haji Amir pun tak ada, insyaAllah. Fahim boleh baca doa, Fahim? Boleh insyaAllah. Ustaz Nabil, Ustaz Baji tak ada. Kan? InsyaAllah. Okay, silakan Fahim. InsyaAllah. Terima kasih pada Bos Azli dan Bos Haji Amin lah. So insyaAllah kita sampai sini dulu. So kita tangguh dengan bacaan doa, tasbih kafarah dan surah Al-As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhshurna bil iman wa adkhilna al jannata mal iman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifa min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa inda al hisab. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Bos Fahim. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih juga buat semua yang respon, yang buat share pagi tadi, kongsikan cerita macam-macam. Terima kasih juga buat Haji Amin yang bertanya soalan, semualah yang ada pagi ni. InsyaAllah sebelum kita akhiri, kita bagi satu semangat yang paling kuat sekali. InsyaAllah semoga kita sama-sama ni bersemangat pagi ni. Mulakan dengan hari yang bersemangat. Alright, semangat bos. Semangat bos. Semangat bos. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua.